Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas tadabbur Al-Quran. Pagi ini kita akan melihat ayat yang ke-64 daripada surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Qul, katakanlah oleh engkau, apakah, fa, maka, ghaira, selain, Allahi, daripada Allah, ta'muruni, kamu menyuruh akan aku, a'budu, aku mengabdikan diri, ayyuha, wahai, al-jahilun, orang-orang yang jahil, wa, dan, laqad, benar-benar pasti, uhiya, telah diwahyukan ia, ila, kepada, ka, engkau, wa, ila, dan kepada, allazina, orang-orang yang, min, daripada, qabli, sebelum, ka, daripada engkau. La, nescaya, in, jika, asyrakta, telah mensyirikkan oleh engkau, telah melakukan syirik oleh engkau, la, benar-benar, nun syaddah di sini pasti, benar-benar pasti, yahbatanna, ia gugur, amalu, oleh amalan, ka, daripada engkau, wa, dan, la, nun syaddah, benar-benar pasti, takuna, engkau termasuk, min, daripada al-khasirin, orang-orang yang rugi. Katakanlah oleh engkau, wahai Muhammad, apakah maka selain daripada Allah kamu menyuruh akan aku mengabdikan diri, wahai orang-orang yang jahil, dan benar-benar pasti telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang yang daripada sebelum daripada engkau, nescaya jika engkau melakukan syirik, jika engkau telah melakukan syirik oleh engkau, benar-benar pasti ia gugur oleh amalan daripada engkau, dan benar-benar pasti engkau termasuk daripada orang-orang yang rugi. Baik, dalam ayat yang ke-63 sebelum ni, 62 dan juga 63, Allah menyebutkan bahawasanya Allah lah pencipta bagi setiap sesuatu dan dia maha menguasai segala-galanya. Dan milik Allah lah segala khazanah yang ada di petara langit dan bumi. Sedangkan orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah itu, mereka lah orang-orang yang rugi.
Jadi Allah menyebutkan bahwasanya golongan yang ingkar, yang melakukan syirik kepada Allah, mereka lah orang-orang yang rugi. Walaupun ketika di dunia, mungkin mereka dilihat seperti mendapat nikmat yang banyak daripada Allah, tetapi di hari akhirat nanti, mereka lah orang-orang yang rugi. Yang mana kita dah sebut sebelum ini, yang dimasukkan dengan kerugian itu adalah apabila seseorang tak dapat masuk ke dalam syurga dan kemudian dia diazab di dalam neraka. Itulah kerugian yang sebenar. Bukan sekadar kehilangan harta ataupun mungkin kesihatan ke, ataupun pelbagai nikmat yang Allah berikan ketika di dunia. Itu mungkin kerugian yang sedikit. Tapi bila Allah menyebutkan tentang al-khasirun, orang-orang yang rugi, bahkan setengah ayat Allah nyatakan al-akhsarun, orang-orang yang paling rugi, itu semuanya merujuk kepada orang-orang yang rugi di hari akhirat nanti, apabila mereka tidak dapat masuk ke dalam syurga dan kemudian mereka diazab di dalam neraka. Dalam ayat yang ke-64 ni, yang ke-65 ni, ia turun berikutan sebahagian daripada golongan musyrikin. Tak kala Nabi menyampaikan dakwah kepada mereka dan mereka melihat mereka tak mampu untuk menghentikan dakwah Nabi itu, dan kemudian dakwah Nabi itu makin lama makin berkembang dan semakin mendapat perhatian daripada para penduduk Mekah. Jadi para pemimpin Quraisy ketika itu, mereka memikirkan bagaimanakah cara untuk supaya apa yang Nabi sampaikan itu tidak menyebabkan mereka kehilangan apa yang telah mereka ada sebelum itu. Segala kekuasaan, kekayaan dan segala-galanya yang mereka ada. Jadi mereka memikirkan bagaimanakah cara yang terbaik untuk mendepani dakwah Nabi itu. Dan antara cara yang mereka gunakan adalah mereka menawarkan kepada Nabi untuk diberikan dengan harta yang banyak sehingga Nabi menjadi orang yang paling kaya di bumi Makkah. Dan mereka juga menawarkan untuk mengahwinkan Nabi dengan wanita yang paling cantik yang ada di Makkah. Dan mereka menyatakan mereka akan melantik Nabi itu sebagai pemimpin yang paling tinggi di Makkah. Tapi dengan syarat, janganlah Nabi ini meneruskan dakwah, meneruskan ajaran yang mengajak supaya manusia meninggalkan perbuatan syirik yang mereka lakukan itu, yang telah sebati dalam diri mereka. Jadi mereka buat penawaran yang sebegitu, iaitu mereka tawarkan harta, wanita dan juga kuasa kepada Nabi, tapi dengan syarat Nabi janganlah meneruskan dakwah itu. Dan satu lagi, mereka juga cadangkan adanya masa Nabi berdoa, menyembah patung seperti mana mereka. Pada masa yang lain, mereka pula akan berdoa mengikut seperti mana yang Nabi ajarkan. Jadi bagi mereka ini masing-masing mendapat kelebihan. Tak ada siapa yang menang, tak ada siapa yang kalah. Disebabkan tawaran yang mereka ajukan kepada Nabi itu, turun ayat yang ke-64 dan ke-65 ni, tentang segala yang mereka cadangkan itu merupakan perkara yang tak boleh untuk diikuti, kerana ia boleh membawa kepada perbuatan syirik kepada Allah. Disebabkan cadangan mereka itu, turun surah Az-Zumar ni ayat 64 dan 65, dan satu lagi turun surah yang ke-109, surah Al-Kafirun.
Kita tengok surah 109, surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir, wahai orang-orang yang ingkar. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah, memuja, mengabdikan diri terhadap apa yang kamu puja itu. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu juga tidak mahu untuk mengabdikan diri kepada apa yang aku abdikan diri, itu kepada Allah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak akan memuja, menyembah, mengabdikan diri terhadap apa yang kamu puja itu. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu juga tak mahu untuk mengabdikan diri kepada apa yang aku abdikan diri, iaitu kepada Allah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Jadi ketika kaum musyrikin memberikan tawaran yang sedemikian, iaitu mereka tawarkan harta, wanita dan juga pangkat, dan mereka cadangkan supaya ada masa-masanya Nabi melakukan ibadah kepada patung-patung mereka itu, dan dalam masa yang lain mereka juga akan mengikut cara melakukan ibadah seperti yang Nabi ajarkan. Jadi ini merupakan suatu perbuatan yang salah sama sekali, kerana ia termasuk dalam perbuatan mensyirikkan Allah. Lalu Allah turunkan surah Al-Kafirun dan surah Az-Zumar ayat yang ke-64 dan ke-65 ni. Allah menyebutkan dalam surah 7 ayat 138. Ajakan ataupun tawaran yang diberikan oleh kaum Quraisy itu, seperti yang Allah sebut dalam surah Az-Zumar tadi, merupakan kata-kata golongan yang jahil. Itu mereka mengajak supaya Nabi mengabdikan diri kepada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Allah menggelar mereka sebagai al-jahilun. Dan kata-kata yang lebih kurang sama disebutkan juga oleh kaum Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalam surah 7 ayat 138 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahr فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. Dan kami telah selamatkan kaum Bani Israel menyeberangi Laut Merah. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Lalu mereka datang kepada satu kaum, mereka melalui satu kaum yang sedang menyembah, memuja berhala-berhala milik mereka. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan
kama lahum alihah. Kemudian mereka mengatakan, wahai Musa, buatkanlah untuk kami ini suatu Tuhan. Seperti mana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan untuk mereka puja, mereka abdikan diri. Di kaum Bani Israel, mereka baru je diselamatkan daripada Fir'aun. Dan bila mereka melewati suatu kaum yang sedang memuja patung berhala, mereka minta Nabi Musa supaya membuat juga suatu patung supaya mereka dapat untuk memuja, menyembah, mengabdikan diri seperti mana kaum tersebut. Sedangkan mereka baru saja diselamatkan oleh Allah daripada dikejar oleh Fir'aun. Kemudian kata Nabi Musa kepada mereka, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu ini adalah suatu kaum yang bodoh, yang jahil. Bagaimana mereka boleh mengatakan sedemikian untuk dibuat suatu Tuhan untuk mereka puja. Sedangkan berulang kali Nabi Musa menyampaikan kepada mereka tentang kewajipan mereka meninggalkan perbuatan mensyirikkan Allah. Ketika Fir'aun masih hidup, mereka diperhambakan oleh Fir'aun. Bahkan mereka disuruh untuk mengaku Fir'aun itu sebagai Tuhan. Dan walaupun setelah Fir'aun mati di Laut Merah itu, mereka masih lagi terpengaruh dengan perbuatan syirik yang mereka lakukan sebelum itu. Sehingga mereka minta Nabi Musa membuat suatu patung untuk mereka. Jadi ini menunjukkan bahawasanya sebahagian manusia memang sangat-sangat susah bagi mereka meninggalkan perbuatan syirik yang telah mereka lakukan, telah mereka warisi daripada nenek moyang mereka, telah mereka lama bergelumang di dalamnya. Jadi untuk mereka tinggalkan perbuatan tersebut agak sukar bagi mereka. Dan selepas peristiwa ni, Nabi Musa kemudian naik ke bukit Tur itu, lalu mereka buat sendiri patung itu. Bila mereka minta Nabi Musa untuk buat patung itu, Nabi Musa tak nak. Tapi kemudiannya mereka sendiri mengumpulkan emas-emas dan kemudian datang Samiri memasukkan pasir ke dalam bancuhan emas tersebut dan kemudian membina suatu patung anak lembu yang dapat mengeluarkan suara. Jadi kaum Bani Israel kembali kepada perbuatan mensyirikkan Allah sesudah Nabi Musa naik ke bukit Tur itu. Dalam surah 30 ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. Allah telah membuat satu perumpamaan daripada diri kamu sendiri. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum. Relakah kamu semua ni menerima hamba-hamba yang kamu miliki itu menjadi syuraka, menjadi sekutu-sekutu kamu. Fima razaqnakum, pada apa yang kami kurniakan kepada kamu. Jadi maukah kamu semua, wahai golongan yang mensyirikkan Allah, kamu melantik hamba-hamba yang kamu miliki itu menjadi sekutu-sekutu kamu?
dalam menguruskan harta benda yang kami kurniakan kepada kamu. Fa antum fihi sawa. Lalu kamu dan mereka menjadi sama dalam perkongsian tersebut. Tahafunahum kahifatikum anfusukum. Dan kemudian hamba kamu itu, dia mempunyai kuasa dalam menguruskan harta benda tersebut, dan kamu pun tidak boleh, tidak berani menguruskan harta itu seperti mana sekutu-sekutu itu adalah orang-orang yang di kalangan kamu sendiri, itu yang sama taraf dengan kamu. Jadi maukah kamu semua menjadikan hamba-hamba milik kamu sebagai sekutu-sekutu, rakan kongsi kamu, seperti mana orang-orang yang sama taraf dengan kamu, yang mana mereka dapat menguruskan harta tersebut dengan kuasa yang mereka ada, dan kamu juga tak mampu untuk uruskan harta itu, dan kamu takut untuk menguruskannya, melainkan dengan persetujuan rakan kongsi kamu yang sama taraf dengan kamu itu. Jadi begitulah perbandingan. Jikalau manusia yang merupakan makhluk yang Allah ciptakan itu, dan dia ada harta, dia pun tak suka jika harta yang dia ada itu terpaksa dia berkongsi dengan hamba yang tak sama taraf dengan dia, yang dia miliki. Jikalaulah manusia tak suka kepada perkara tersebut, begitulah apabila mereka menjadikan sekutu-sekutu kepada Allah dalam ibadah itu. Sedangkan segala sekutu-sekutu yang mereka jadikan itu, ada-adakan itu, kesemuanya merupakan makhluk Allah, milik Allah, yang tak ada apa-apa, yang tak pernah memberikan kepada mereka sebarang manfaat atau mudarat, tiba-tiba mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu kepada Allah. Jadi patutkah mereka melakukan perkara yang sedemikian? Kalau mereka sendiri tak suka hamba mereka menjadi sekutu-sekutu mereka, apatah lagi Allah yang mereka menjadikan makhluk-makhluk itu sebagai sekutu-sekutu kepada Allah. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin yaqilun. Demikian itu kami menjelaskan ayat-ayat Quran ini bagi kaum yang mereka hendak menggunakan akal untuk memahami ayat-ayat tersebut. Jadi Allah datangkan banyak perumpamaan supaya mereka dapat berfikir, menggunakan akal mereka. Tapi seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar tadi, mereka ini golongan yang jahil, golongan yang bodoh, yang tak dapat menggunakan akal. Dalam perkara-perkara yang lain yang bersifat keduniaan ini, perniagaan, perdagangan dan sebagainya, mereka boleh untuk berfikir, pandai untuk merancang dan sebagainya. Tapi berkaitan dengan agama, tiba-tiba mereka menjadi golongan yang bodoh, yang tak dapat menggunakan akal fikiran mereka. Diberikan bukti-bukti yang jelas, nyata, didatangkan dalil daripada Quran, daripada hadis Nabi, tapi masih tetap tak nak meninggalkan perbuatan mensyirikkan Allah itu. Jadi ini yang menimpa golongan musyrikin, yang mana Allah sebut sebagai golongan yang jahil. Dalam surah 7 ayat 191, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma atahuma salih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum samitun.
Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum azanun yasma'una biha qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Inna waliyallahu allazi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Patutkah mereka melakukan syirik, mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan sesuatu apa pun. Wa hum yakhluqun, sedangkan mereka itu sendiri diciptakan oleh Allah. Wala yastati'una lahum nasran, dan segala yang mereka sekutukan dengan Allah itu tak mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Wala anfusahum yansurun, dan juga tak dapat untuk menolong diri mereka sendiri. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum, dan jika kamu menyeru, berdoa kepada mereka untuk supaya memberikan hidayah kepada kamu, la yattabi'ukum, mereka tak akan dapat menuruti kamu, iaitu menunaikan segala hajat kamu. Sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum samitun. Sama sahaja ke atas kamu, sama ada kamu menyeru, berdoa kepada mereka ataupun kamu mendiamkan diri, tidak meminta kepada mereka. Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain daripada Allah itu kesemuanya merupakan hamba-hamba kepada Allah sama seperti kamu. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Maka cubalah kamu berdoa, menyeru kepada mereka, lalu kamu lihat dapatkah mereka menunaikan, memperkenankan segala doa permohonan kamu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi Allah sebutkan segala yang mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu kepada Allah, sama ada daripada kalangan para nabi dan juga rasul, para malaikat, para awliya, orang-orang yang soleh, ataupun mungkin jin. Jadi segala yang mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu itu kesemuanya merupakan hamba-hamba. Hamba-hamba yang Allah ciptakan sama seperti manusia. Mereka tak mampu untuk memberikan sebarang manfaat kepada diri mereka, apatah lagi kepada orang yang lain. Begitu juga mereka tak mampu untuk menghalang sebarang mudarat ke atas diri mereka, apatah lagi untuk menimpakan kepada orang yang lain. Manakala bagi berhala-berhala itu pula, mereka itu lagi teruklah. Berhala itu merupakan batu-batu yang tak mempunyai apa-apa. Alahum arjulun yamshuna biha. Apakah mereka mempunyai kaki yang mereka dapat untuk berjalan dengannya? Am lahum aidin yabtishuna biha. Apakah mereka mempunyai tangan yang mereka dapat untuk memegang ataupun untuk menyeksa
manusia dengannya. Am lahum a'yunun yubsiruna biha, apakah mereka mempunyai mata yang mereka dapat melihat dengannya? Am lahum azanun yasma'una biha, apakah mereka mempunyai telinga yang mereka dapat mendengar dengannya? Qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Katakanlah wahai Muhammad, serulah segala sekutu-sekutu yang kamu jadikan sebagai sekutu Allah itu, kemudian jalankanlah tipu daya kamu terhadapku, fala tunzirun, dan janganlah kamu berikan penangguhan kepadaku. Jadi kalaulah segala berhala-berhala itu yang kamu jadikan sebagai sekutu kepada Allah, yang kamu berdoa meminta kepada mereka, cuba kamu berdoa kepada mereka supaya mereka datangkan mudarat kepadaku dengan cepat. Inna waliyallah allazi nazzala al-kitab. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab ini, yang telah menurunkan Al-Quran ini. Wa huwa yatawallas salihin. Dan dialah yang maha melindungi orang-orang yang melakukan amalan yang soleh. Wallazina tad'auna min dunih, dan segala yang kamu seru selain daripada Allah, la yastati'una nasrakum, mereka tak mampu untuk memberikan pertolongan kepada kamu. Wala anfusahum yansurun, dan mereka juga tak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Wa in tad'auhum ilal huda la yasma'un, dan jika kamu berdoa kepada mereka, menyeru kepada mereka supaya diberikan petunjuk, la yasma'un, mereka tak mampu untuk mendengar segala doa permohonan kamu itu. Wa tarahum yanzuruna ilaik wa hum la yubsirun, kamu melihat mereka seperti memandang kamu, sedangkan mereka itu tak dapat melihat pun. Dia merujuk kepada bahala-bahala yang mungkin nampak seperti melihat orang yang ada di hadapannya, sedangkan bahala itu sendiri tak dapat melihat sebenarnya. Khuzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahili. Terimalah perkara yang mudah untuk kau lakukan, dan perintahkanlah mereka melakukan perkara yang baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan tinggalkanlah daripada orang-orang yang jahil itu. Itu golongan yang berulang kali disampaikan dakwah kepada mereka, sampaikan kebenaran kepada mereka, tapi mereka tetap enggan mengikutnya. Jadi tinggalkanlah golongannya sebegini. Jadi Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar tadi berkenaan dengan golongan yang jahil, atau golongan yang telah disampaikan kepada mereka bukti-bukti yang jelas, nyata, tapi mereka tetap enggan mengikut kebenaran. Maka mereka ini golongan yang jahil. Dan Allah menyebutkan tentang bahaya ataupun kesan kepada perbuatan syirik itu dalam ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik, dan benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada para rasul daripada sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, jika kamu melakukan syirik kepada Allah, benar-benar pasti akan gugur segala amalan kamu. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar pasti kamu akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi pada hari akhirat nanti. Jadi ini antara kesan perbuatan syirik adalah ia akan menyebabkan akan terhapus segala amalan yang dilakukan. Walaupun mungkin banyak amalan soleh yang dilakukan sebelum itu, tetapi kemudiannya jika dilakukan perbuatan syirik, maka syirik itu akan menghapuskan ke semua amalan soleh yang dilakukan sebelum itu. Allah sebut dalam surah 6, ayat 88.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Zalika hudallah yahdi bihi. Demikianlah petunjuk daripada Allah yang diberikan petunjuk dengannya. Man yasha', siapa yang dia kehendaki, min ibadihi, di kalangan hamba-hambanya. Ya Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Baik, bila Allah sebut Allah akan berikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, itu merujuk kepada orang-orang yang berusaha untuk mencari hidayah tersebut. Dia berusaha sungguh-sungguh untuk mencari hidayah, mencari kebenaran. Jadi ini golongan yang Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Itulah golongan yang Allah kehendaki. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalaulah mereka melakukan syirik, pasti segala yang mereka lakukan akan gugur, akan terhapus, akan menjadi sia-sia. Ya Allah sebut dalam surah 25 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Dan kami kemukakan apa yang telah mereka lakukan daripada amalan itu, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikannya debu-debu yang berterbangan. Jadi segala amalan yang dilakukan ketika di dunia, walaupun banyak amalan, itu amalan yang baik itu, tapi jika seorang itu melakukan syirik, ia akan menyebabkan kesemua amalan yang baik yang dilakukan menjadi sia-sia. Allah sifatkan di sini menjadi seperti debu-debu yang berterbangan. Tak ada nilai pun di sisi Allah. Disebabkan itulah Allah berulang kali kalau kita lihat dalam Quran banyak ayat-ayat berkenaan dengan syirik. Bahkan surah Az-Zumar ni memang menekankan tentang bahaya perbuatan syirik itu. Kerana kesannya tu besar. Antaranya boleh menyebabkan sia-sia segala amalan yang dilakukan. Dan Allah sebut mereka ini sebagai golongan yang paling rugi. Dalam surah Az-Zumar Allah sebut al-khasirun, al-khasirin, golongan yang rugi. Dalam surah 18 ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami khabarkan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi sekali amalan perbuatan mereka. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang akan hilang lenyap segala usaha mereka dalam kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka menyangka bahwasanya mereka telah melakukan sebaik-baik perbuatan. Jadi ini golongan yang melakukan dua perkara. Yang pertama syirik, yang keduanya adalah bid'ah. Syirik akan menghapuskan kesemua amalan yang soleh sebelum itu. Manakala bid'ah pula, dia menjadi sia-sialah.
apabila dilakukan suatu perbuatan bid'ah dengan anggapan ia akan dapat berikan pahala, sebenarnya ia suatu perbuatan yang sia-sia. Ia tiada pahala di situ, bahkan mungkin mendatangkan dosa. Allah sebut dalam ayat selepasnya, ulaika allazina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat daripada Tuhan mereka dan pertemuan dengannya. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka akan hilang lenyap, akan gugur segala amalan mereka dan kami tak akan timbang sedikit pun amalan mereka pada hari akhirat nanti. Jadi inilah golongan yang paling rugi, golongan yang banyak melakukan amalan kebaikan tetapi pada hari akhirat nanti rupa-rupanya semua itu menjadi sia-sia, menjadi debu-debu yang berterbangan, tak ada nilai di sisi Allah. Ini merangkumi perbuatan mensyirikkan Allah dan juga perbuatan bid'ah itu. Dalam satu lagi ayat, kalau kita tengok balik surah Az-Zumar ni, di sini Allah menyebutkan tentang kesan. Kesan kepada perbuatan mensyirikkan Allah adalah akan gugur, akan hilang segala amalan. Dalam surah yang lain, surah 4 ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah dia tidak memberikan pengampunan kepada siapa yang melakukan syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan dia mengampunkan dosa bagi siapa yang dia kehendaki untuk dosa yang selain daripada dosa syirik. Wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Siapa yang melakukan syirik kepada Allah, maka benar-benar dia telah membuat suatu dosa yang sangat-sangat besar. Jadi Allah sebut syirik merupakan dosa yang paling besar yang mana Allah tak akan memberikan pengampunan. Ini dosa syirik. Jadi maksud Allah tak berikan pengampunan di sini adalah dosa tersebut tak akan dapat dihapuskan dengan semata-mata amalan soleh. Jadi, melakukan syirik, kemudian syirik itu pula diikuti dengan sedekah ke, ia tak akan dapat menghapuskan dosa syirik tersebut. Ia bukan seperti dosa yang lain. Kalau dosa yang lain ni, dosa-dosa kecil, ia mungkin boleh diampunkan, dihilangkan dengan amalan soleh yang dilakukan. Allah sebut dalam surah 11 ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Zalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah solat pada dua bahagian, siang, pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya daripada waktu malam. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu ia akan dapat untuk menghapuskan dosa-dosa kejahatan. Zalika dzikra lizakirin. Demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang hendak mengambil peringatan.
Di sini Allah sebutkan tentang perintah untuk mendirikan solat. Solat merupakan amalan soleh yang paling utama. Dan Allah sebut innal hasanat yuzhibna sayiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh itu. Solat itu yang paling utama. Seterusnya amalan-amalan yang lain ia akan dapat untuk menghapuskan keburukan-keburukan. Di ayat ini dia merujuk kepada dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang tak melibatkan hak-hak manusia yang lain. Dosa yang tidak melibatkan syirik kepada Allah. Dosa yang kecil, dia mungkin boleh untuk dihapuskan dengan amalan soleh. Tetapi dosa mensyirikkan Allah, dia tak akan terhapus dengan solat, dengan puasa, dengan zakat. Selagi mana perbuatan syirik itu masih terus dilakukan. Allah sebut dalam surah 25 ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Allah sebutkan di sini tentang sifat orang-orang yang beriman adalah mereka yang tidak menyeru kepada yang lain selain daripada Allah. Mereka tidak melakukan syirik kepada Allah. Tak berdoa kepada selain daripada Allah. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, melainkan dengan sebab yang dibenarkan oleh syarak. وَلَا يَزْنُونَ. Dan mereka tidak melakukan perbuatan zina. Allah sebut mereka tak berdoa dengan lain selain daripada Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, melainkan dengan sebab yang benar oleh syarak, yang dibenarkan syarak, dan juga mereka tidak melakukan zina. Jadi ini antara dosa-dosa yang besar di sisi Allah. Syirik itu bukan hanya menyembah patung, tapi ia boleh berlaku dalam bentuk yang lain, antaranya seperti seorang yang berdoa, meminta kepada yang lain selain daripada Allah. Dan ini antara perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, mungkin dia solat, dia berpuasa, dia bayar zakat, bahkan mungkin dia pergi haji, umrah dan sebagainya, tapi dia dalam berdoa, dia meminta kepada orang yang telah mati contohnya. Pergi ke kubur berdoa, meminta kepada orang yang telah mati. Itu antara bentuk perbuatan syirik. Ia tak boleh terhapus dengan amalan soleh yang dilakukan. Syirik bukan sekadar menyembah patung di kuil, di tokong dan sebagainya. Dia boleh terjadi apabila seorang itu berdoa, meminta kepada yang lain selain daripada Allah. Seperti yang disebut sebagai syirik dalam doa. Syirik dalam doa ataupun syirik dakwah. Wa man yaf'al zalika yalqa athama. Dan siapa yang melakukan demikian itu, dia telah melakukan dosa yang besar. Yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan baginya azab siksaan yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti,
wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalamnya dengan penuh kehinaan. Illa man taba, melainkan siapa yang dia bertaubat. Jadi dosa-dosa yang besar perlu kepada taubat. Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Itu penyesalan atas dosa yang dilakukan. Kemudian keazaman untuk meninggalkan dosa tersebut dan berazam tak nak untuk melakukannya lagi. Dan kemudian memperbanyakkan amalan yang soleh selepas daripada itu. Di semua dosa itu akan diampunkan bagi golongan yang bertaubat dengan taubat nasuha. Di syirik boleh diampunkan dengan taubat nasuha. Dia kena tinggalkan dulu perbuatan tu, tinggalkan, kemudian menyesal, berazam tak nak melakukannya lagi, dan perbanyakkan amalan yang soleh. Barulah Allah akan ampunkan dosa syirik itu. Tapi kalau masih terus dilakukan perbuatan syirik, dalam masa yang sama masih lagi buat amalan yang soleh, ia tak akan dapat menghapuskan dosa syirik tersebut. Di sini Allah nyatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Siapa yang bertaubat, dia beriman, dia melakukan amalan yang soleh, faulaika yubadilullah sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu Allah akan menukarkan kesemua keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun kepada orang-orang yang nak bertaubat kepadanya, dan Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman dan yang melakukan amalan yang soleh itu. Jadi bagi golongan sebegini, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang itu, dia akan tukarkan segala dosa-dosa mereka itu menjadi amalan soleh, jadi kebaikan. Jadi dengan syarat taubat dengan taubat nasuha, beriman dan kemudian melakukan amalan yang soleh. Wa man taba, Allah ulang lagi ayat yang lebih kurang sama. Siapa yang dia bertaubat, wa amila salihan, dan dia melakukan amalan yang soleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jadi ini perkara yang dapat untuk menghapuskan dosa syirik adalah dengan taubat nasuha, beriman dan kemudian melakukan amalan yang soleh. Kalau amalan soleh semata-mata, dia tak boleh menghilangkan dosa mensyirikkan Allah. Jadi maknanya orang yang mensyirikkan Allah masih lagi ada peluang untuk mereka mendapat pengampunan jika mereka bertaubat. Itu kesan yang pertama tadi kepada perbuatan syirik adalah akan terhapusnya amalan soleh. Kesan yang kedua, dosa syirik itu tak akan diampunkan oleh Allah melainkan dengan taubat nasuha. Kemudian satu lagi Allah sebut dalam surah 5 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah benar-benar Allah telah mengharamkan ke atasnya syurga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tiadalah bagi orang-orang yang zalim yang melakukan syirik itu sebarang penolong yang akan dapat selamatkan mereka daripada azab Allah. Ini kesan yang ketiga berdosa syirik adalah Allah akan mengharamkan syurga kepada para pelaku syirik.
dan tempat kembali mereka adalah neraka. Jadi bila diharamkan syurga, maknanya segala usaha, contohnya syafaat. Syafaat pun tak akan berikan manfaat kepada orang yang melakukan syirik. Kerana apabila Allah telah haramkan syurga, jadi macam mana syafaat itu boleh berikan manfaat kepada mereka? Kerana itulah pakcik Nabi, iaitu Abu Talib, beliau hanya diringankan sedikit azab neraka, tetapi tak dapat dimasukkan ke dalam syurga disebabkan perbuatan syirik yang dilakukan. Walaupun disebabkan jasa dia kepada Nabi, sayangnya dia kepada Nabi, dan pengorbanan dia ketika dia masih hidup untuk melindungi Nabi, Allah balas dengan Allah meringankan sedikit azab itu. Dengan orang yang paling ringan azabnya di kalangan golongan musyrik adalah Abu Talib, iaitu dia dipakaikan dengan sandal ataupun kasut daripada api dan menggelegak otaknya. Tapi dia tetap diharamkan daripada masuk ke dalam syurga. Sebab itu merupakan suatu janji daripada Allah. Siapa yang melakukan syirik, Allah haramkan baginya syurga. Dan apabila syurga diharamkan ke atasnya, maka segala bentuk pertolongan, syafaat, doa, istighfar dan sebagainya tak berikan apa-apa manfaat buat dirinya. Jadi sebab itulah Allah melarang istighfar ataupun mohon keampunan bagi golongan yang kafir, yang melakukan syirik kepada Allah, sebab tak ada manfaat buat mereka. Allah sebut dalam surah 19 ayat 87. Surah 19 ayat 86. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Wa nasuqul mujrimin, dan kami akan menghalau para penjenayah itu ila jahannama wirda, ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dahaga. La yamlikuna syafa'ah, mereka tidak akan berhak untuk mendapat ataupun untuk memberikan syafaat, tolongan, illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda, melainkan sesiapa yang telah mengambil daripada Tuhan yang Maha Pemurah itu suatu perjanjian. Ini merujuk kepada golongan yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang mana mereka menunaikan segala janji mereka kepada Allah ketika di dunia, iaitu untuk melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, yang beriman kepadanya, maka mereka ini masih ada peluang untuk mendapat syafaat. Jadi beza antara golongan yang Muslim, walaupun mungkin dia melakukan dosa yang banyak, dosa yang besar, tetapi masih ada iman dalam hatinya. Dia masih ada peluang untuk mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Manakala golongan yang mensyirikkan Allah, memang tak ada peluang langsung untuk mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Kalau ada, tentulah Abu Talib dulu yang akan mendapat syafaat tersebut. Jadi segala syafaat, pertolongan, segala doa, segala istighfar, itu tak berikan manfaat buat golongan yang mensyirikkan Allah. Kerana Allah sebut tadi, Allah telah haramkan ke atas mereka syurga. Jadi apa-apa perkara yang boleh untuk memasukkan mereka ke dalam syurga, ia tak akan diterima. Berbeza dengan golongan yang ada iman dalam hatinya tapi melakukan dosa yang banyak contohnya. Ini masih ada peluang untuk masuk ke dalam syurga.
Jadi itu yang ketiga. Kesan kepada para pelaku syirik yang pertama adalah tidak akan terhapus segala amalan mereka. Dan yang keduanya, mereka takkan diampunkan Allah melainkan dengan taubat nasuha. Kemudian yang ketiganya, akan diharamkan syurga ke atas para pelaku syirik itu. Baik. Jadi pagi ini kita lihat dua ayat, itu ayat yang ke-64 dan ayat yang ke-65. Itu berkenaan dengan Allah sebut tentang golongan yang jahil itu, atau golongan yang walaupun setelah melihat kebenaran, bukti, dalil dan sebagainya, mereka masih tetap berterusan melakukan syirik kepada Allah, masih tetap engkar kepada Allah, maka mereka itulah golongan yang jahil, golongan yang bodoh. Dan kesan perbuatan syirik yang mereka lakukan adalah yang pertamanya akan terhapus, la yahbatanna amal, akan terhapus segala amalan yang baik yang dilakukan. Kemudian yang keduanya, tak akan diampunkan segala dosa mereka melainkan dengan taubat nasuha. Dan yang ketiganya, akan diharamkan syurga ke atas mereka, ke atas para pelaku syirik. Baik. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. Lihat dua ayat ini, jadi insya-Allah kita akan sambung dalam kelas akan datang. Baik, sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Okey. Baik, jadi insya-Allah sekat itu dulu untuk pagi ini. Kita akan sambung dalam kelas akan datang. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.